Mana ni konsep orang yang tunduk pada Allah. Satu kehidupan perbandaran yang indah, yang cantik, yang kemas, yang tersusun, yang teratur, melengkapi segala keperluan kehidupan, tapi dia tunduk kepada itu madani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis Yang Muhammad Fadil Ustaz Syamuddin Abdul Karim, ahli Dewan Undangan Negeri Tepuh, yang bahagia, yang berusaha Tuan Haji Arifin Abdullah, pegawai daerah penerus, yang bahagia Fadil Ustaz Kamal Nazmi, Setiausaha Politik, seterusnya pimpinan masyarakat, pengurusi masjid, tangkuasa masjid, pengurusi MPKK, tangkuasa di semua peringkat, muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam program ini dinamakan sebagai Jelajah Kasih, yang mempertemukan antara pimpinan masyarakat dan juga rakyat setempat. Dan kita doa agar program seumpama ini dapat terlaksanakan lagi di seluruh Balim Kuala Nerus dalam keadaan tugasan yang besar yang perlu tunaikan sekarang sebagai menteri di peringkat perusahaan perdagangan dan komoditi yang agak mengekang masa untuk turun padang seperti dahulu. Maka perlulah program yang besar seumpama ini yang boleh menghimpunkan rakyat dan masa yang sama untuk kita berbincang pelbagai perkara berkaitan dengan umat. Dan pada malam ini tajuk yang dibawa oleh pengurusi berkaitan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minta untuk saya kupas sedikit yang boleh kita pengajaran sebelum kita bicara lebih lanjut. Saya ingin mengajak semua melihat dua ayat dalam surah Al-Hasyr, di mana Allah Ta'ala memuji dua golongan. Satu yang dipanggil golongan Muhajirun, yang kedua golongan yang dipanggil Al-Ansar. Al-Muhajirun merujuk kepada mereka yang beriman dengan Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah, kemudiannya berhijrah meninggalkan kota Makkah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, bumi yang asing, bumi yang baru. Itu Al-Muhajirun. Yang kedua golongan Al-Ansar, iaitu orang penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah yang menerima kedatangan orang-orang yang berhijrah ke bumi mereka dan menjadikan bumi itu bumi yang tunduk kepada, dipanggil Al-Madinah, bumi orang yang patuh, yang ada agama, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah puji dua golongan ini. Dua golongan ini Allah Taala puji. Pertamanya Al-Muhajirun, Allah Taala puji dengan kahumus sadiqun, mereka orang yang benar. Manakala orang-orang Ansar, Allah puji pula wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang sebenar-benar beroleh kejayaan, al-falah. Apa ayatnya? Allah Ta'ala sebut lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Cerita harta faid, harta agihan, hasil daripada pendapatan negara yang diperoleh menerusi perang dan sebagainya. Kata Allah, harta faid itu menjadi milik orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang mana mereka orang-orang yang berhijrah, yang mana mereka diusir keluar meninggalkan kampung halaman mereka, dan juga diusir keluar meninggalkan harta benda mereka. Mereka ini, kata Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka sentiasa membantu Allah dan juga Rasulnya.
Fa ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang yang benar. Itu pujian Allah Taala. Artinya bila Allah puji orang-orang al-muhajirun, Allah cerita sifat mereka. Pertama, mereka miskin. Miskin sama ada kerana asalnya miskin, kerana rata-rata yang beriman dengan Nabi di Makkah yang ramainya al-mustada'afun, orang-orang yang lemah di kalangan hamba-hamba, ataupun bukan asalnya miskin, orang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya, orang kaya. Tetapi bila berhijrah meninggalkan semua harta benda, jadi orang miskin. Sifat mereka miskin harta pada ketika itu. Mereka al-muhajirun, mereka hijrah meninggalkan kampung mereka ke bumi yang baru. Dua. Yang ketiga, sebab mereka hijrah, mereka diusir keluar meninggalkan kampung halaman mereka sendiri dan diusir keluar meninggalkan harta benda mereka. Arti seboleh mungkin mereka nak berada di bumi asal mereka, Makkah al-Mukarramah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Makkah, innaki la ahabbul ardi ila Allah. Wahai Makkah, kamu bumi yang paling Allah Taala suka. Walaula anna qaumi akhrajani minki ma kharajtu. Kalau tidak kerana kaum aku usir aku keluar, aku tidak akan keluar. Itu kecintaan Nabi. Jadi Allah cerita sifat mereka, satu miskin, kedua hijrah, ketika diusir, tinggal habis kampung halaman, tinggal semua harta benda. Mereka ini sifatnya, ya bataguna fadlan min Allah. Mereka mencari kurniaan daripada Allah. Kalimah fadlan ini, kalau kita rujuk banyak ayat, lebih ditafsir oleh ulama pada maksud cari kurniaan dalam perniagaan. Karena Allah beri kurniaan harta ini menerusi perniagaan. Waridwana, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka, cari redha Allah. Kemudian Allah cerita lagi, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ini orang yang sentiasa bantu Allah dan Rasulnya di Makkah al-Mukarramah. Sampai sekarang di mana al-Mukarramah, sampai mereka mati. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang yang benar. Allah puji begitu. Mereka orang yang benar pada dakwaan mereka. Dakwaan yang dibenarkan, dijelmakan, dibuktikan menerusi pengakuan mereka sendiri. Allah puji. Ulaika humus shadiqun. Kemudian Allah cerita pun tentang orang Ansar. Harta faid tadi juga bukan hanya milik orang fakir tadi. Harta faid juga milik orang walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Juga jadi milik orang yang tabawwa'ud dar, yang menyediakan negeri, ad-dar. Ad-dar maknanya bumi yang jadi kediaman. Ad-dar maknanya rumah kediaman. Mereka menyediakan ad-dar. Untuk siapa? Untuk orang muhajir datang. Yang asal kampung halaman mereka Makkah, datang ke Madinah, mereka rasa ini kampung halaman dia. Dia tak rasa asing. Bukan berasal di bumi asing. Kalau kita hari ini orang Myanmar, kita rasa dia orang asing, dia pun rasa dia orang asing. Ini orang Indo, dia rasa dia asing, kita rasa dia asing. Tapi orang Al-Ansar menyediakan ad-dar, kediaman, penempatan, seumpama rumah tangga sendiri, halaman sendiri. Wal iman, mereka menyediakan iman. Ini bumi orang yang beriman, Al-Madinah. Yang antara saya tafsirkan mana Al-Madinah, asal kalimah dana yadinu, dengan makna tunduk atau makna agama. Agama itu makna tunduk. Bumi orang yang tunduk pada Allah. Mereka menyediakan iman. Min qablihim, sebelum orang-orang muhajir datang ke mana Al-Munawwar, mereka telah sediakan ad-dar, mereka sediakan iman. Sifat mereka ini kata yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang pada orang yang berhijrah ke negeri mereka. Itu rupanya anak kunci kejayaan, kebahagiaan, kemakmuran sebuah kerajaan dan sebuah negara, sebuah negeri. Sayang pada orang yang berhijrah kerana iman, kerana agama. Mereka keluar tinggal kerana agama Allah, tinggal semua harta benda, tinggal anak bini. Orang Ansar sayang mereka ini.
Kemudian Allah sebut lagi, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak pernah merasai apa-apa keperluan, hajat, kemahuan daripada apa yang mereka beri. Mereka beri kepada orang muhajirun apa sahaja, harta benda, rumah, tempat kediaman, tanah, duit, bagi keluarga untuk dikahwini, tak ada sebarang tujuan dan hajat. Mengharapkan dibalas, tak ada. Betul-betul beri kerana Allah Ta'ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajir itu berbanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sendiri ada keperluan. Berisar, utamakan orang. Dia ada keperluan, dia perut lapar, diutamakan kelaparan orang lain. Ulaika humul muflihun. Mereka, Allah kata, orang yang muflih, orang yang beroleh kejayaan. Kemudian ayat satu lagi, wa man yuqashuha nafsi, ayat sebelum tu. Barang siapa yang terpelihara daripada syuhha nafsi, sifat kikir dalam diri. Syuh ni sayang benda. Kita ada handset, sayang. Orang minta nak beri, sayang. Tapi akhir boleh beri. Itu syuh. Ini sifat kedekut ada pada semua orang. Dia rasa benda tu milik dia, nak beri tak mudah. Duit dalam poket RM10. Nak beri, syuh, kedekut. Dia boleh beri, ini Allah kata, yuqashuha nafsi. Orang yang terpelihara bersyuh, sifat kikir dalam diri dia, faulaika humul muflihun. Ini orang yang muflih, yang beroleh kejayaan. Maknanya apa? Allah cerita sifat orang-orang Al-Ansar. Allah cerita sifat orang-orang Muhajir. Yang gabungan sifat dua kelompok ini, memberi dan menerima. Inilah lahirnya satu masyarakat di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang akhir bumi itu melahirkan bangsa yang hebat, pejuang yang hebat, yang akhir Islam berkembang sampai seluruh pelosok rantau dunia, sampai ke alam Melayu kita ini. Itu bangsa dia. Maka hari ini kalau kita bincang tentang pembinaan bangsa, nak lahirkan bangsa yang hebat, nak lahir bangsa Melayu Islam yang hebat, nak melahirkan Islam Melayu yang hebat, tukar ayat dua-dua tu. Melayu Islam yang hebat, Islam Melayu yang hebat. Nak lahir anak watan negeri Terengganu yang hebat, nak lahirkan anak watan Kuala Nus yang hebat, nak lahirkan orang anak watan kampung Banggul Binjai yang hebat. Bermula di mana? Di situ acuan dia. Balik pada acuan bumi yang namanya Al-Madinah. Nak lahirkan mereka satu sifat dari kena ada. Sayang Allah, cinta Allah, cari redha Allah. Tuan-tuan, untuk kita bersatu, nak menggabungkan manusia. Kalau kita ambil realiti politik kita di negeri Terengganu, dua parti yang lama bertembung, yang tak boleh saya sebut namanya, nak gabung, nak duduk sekali, nak bersatu di rumah Allah Subhanahu wa taala, nak bina bangsa yang baru, masyarakat yang baru, masyarakat yang hebat. Dia anak kunci di mana? Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Cari fadlan, kurniaan Allah, ridwana, cari redha Allah. Kalau itu anak kunci, kita boleh buat. Tapi kalau dia pergi cari hak lain, dia cari benda, cari keuntungan material, mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari kemasyhuran, mencari nama, tak akan berjaya. Ini yang kita mau bina. Masyarakat yang yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. Itu kita nak bina. Menerusi pelbagai program yang kita buat di masjid ke, di luar masjid ke, di mana itu yang kita nak bina. Dan kita nak bina bangsa orang yang ada agama,
yang diletakkan hidupnya untuk bantu Allah dan Rasul, bantu agama dan Rasul. Ini dia. Kemudian kena ada sifat sayang. Bila ada sifat sayang, orang boleh melayan. Tersayang ke orang, kita belanja dia makan, tak kira. Kita makan sikit je. Kita hanya makan keropok lekor. Dia keropok lekor, air buah lagi, laksa lagi. Tapi kita bayar sebab apa? Sayang. Dia sikit ya. Macam isteri, mana banyak kita makan, isteri makan. Mana banyak kita belanja untuk kita kalau isteri kita. Tanya Muslim yang ramai ni. Jangan tanya Muslimat. Ia banyak belanja isteri lah. Baju dia bukan macam kita, simple tak? Perempuan tak simple pakaian dia. Beradab lah. Kita tak ada dah nak beli alat-alat basuh muka ke bagi comel. Tak. Dia basuh muka, solat mata, solat bibir, bombang. Tak ke mana Muslimat? Tak nampak Muslimat ni. Ada tabir. Banyak dia bibir ni. Tapi sebab kita sayang, beri. Kalau pergi pasar raya, pergi pasar malam, siapa yang beli banyak? Isteri kita. Kita tu kan bawa peti kita keluar. Tidak. Ke sini lain. Ke sini puan keluar duit. Tak tahu tu pelik bangun meja. Sedap. Sebab sayang. Kita dengan anak-anak, mana belanja banyak? Anak-anak belanja banyak. Sebab kita sayang. Maka bila sayang ni, tak ada nilai benda. Dan itulah menyebabkan orang-orang Ansar boleh berkorban. Sebab tak ada nilai benda bila namanya sayang. Tu orang kata, cinta itu buta. Sayanglah, buta. Dan dia sayang, minta apa dia beri semua. Habis dia boleh beri belakang kalau sayang. Maka sayang nak kita bina. Nak bina sayang pada bukan hanya adik-beradik kita. Itu dah confirm ada kasih dan sayang. Nak bina sayang pada jiran kita, kawan-kawan kita, yang kita kenal dan yang kita tak kenal dalam kampung kita. Boleh bina rasa sayang ini, selesai masalah. Kalau tak sayang, sikit silap. Parking kereta. Parking kereta tu masuk sikit. Sepadan kita, pagar tak ada, bising. Parking kereta masuk pasal kita semua. Sebab dia tak sayang. Cuba sayang. Mana parking kereta? Depan rumah. Depan rumah dia bagi. Kalau sayang, kalau tak sayang, dia cari pasal. Sikit je, lebih. Ramai orang datang rumah. Allah, ramai suruh rumah datang. Penuh kereta, kacau kita. Sebab tak sayang. Kalau sayang, rumah muat dah tu. Mesti rumah kita tak apa tu, pang sikit. Kalau sayang. Mana apa yang berlaku di kampung ni, kalau ada sifat berkasih dan bersayang, kita mau kebaikan untuk semua orang, dan kita boleh utamakan orang lain. Kita kata nak minta peruntukan buat jalan kampung. Jalan dia je ada. Kita tak boleh pun jalan kampung. Di mari dengki sebab tak ada sayang. Alhamdulillah, cometa ke rumah dia. Kita tak ada lagi, tak apalah, kemudian sikit kot. Sebab sayang. Kalau tak sayang, kita minta kita dulu, bukan minta orang lain dulu. Yuksib mengutamakan. Ini nak peringat juga pada pimpinan masyarakat lah. Pengurusi MPKK ke apa ke, nak minta projek untuk kampung. Utamakan orang kampung, bukan dia. Kalau dia dulu tak buat cetak jadi ketua. Orang lain dulu. Yuksib. Ini yang nak kita bina. Maka hari ini masyarakat yang kita mahu untuk jadi masyarakat yang hebat di mata dunia, satu hari nanti nak bina kasih dan juga sayang, nak bina perasaan mengutamakan, nak bina perasaan cinta pada Allah, mencerahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak kita bina. Maka saya rasa itulah pengajaran yang paling besar yang boleh kita ambil daripada cerita hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mukaddimah. Wallahu taala alam. Saya tak tunggu lagi. Masya-Allah. Banyak rupanya terkandung dalam ibrah sebagai hijrah, peristiwa hijrah yang berlaku. Dan insya-Allah moga-moga kita dapat ambil dan kita dapat semai dalam diri kita dan timbul kasih sayang, hormat sama kita insya-Allah. Bagaimana kita kata tadi, kita buka untuk ruang persoalan boleh lagi insya-Allah kan? InsyaAllah. Imam kita Hasan Jamil. InsyaAllah. Okey, ada persoalan daripada hadirin? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, ruang minum yang dihormati
bagaimana cara nak mengatasi musuh-musuh pada orang Islam? Yang pertama, yang kedua, salah satu musuh ni ialah orang munafik. Jadi orang munafik ni bagaimana cara kita nak kenal munafik dan bagaimana cara nak mengatasi masalah orang munafik? Wallah. Ibu nak jawab tu ke macam mana? Boleh. Menarik soalan. Setamat soalan. Bagaimana mengenal musuh? Tuan-tuan, sebelum mengenal musuh, kena darurahkan. Bagaimana mengenal rakan? Bila rakan dikenali, musuh akan dibentengi. Karena hidup kita bukan mau mencari musuh, hidup kita mau mencari kawan. Maka kenali kawan terlebih dahulu. Kenali orang yang boleh menjadi kawan. Rakan seperjuangan, rakan satu iman dan juga aman. Kenali rakan. Bila kenali rakan, kita sudah ada benteng. Kerana rakan ini sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aulia. Dia saling bantu membantu, saling melindungi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka ni aulia. Makna aulia jamak dari wali. Wali ni mana apa? Wali maknanya 4 makna. Wali satu makna mahabbah, sayang. Wali maknanya memberi perlindungan. Wali makna dekat. Daripada asal dekat, kemudian dia mari sayang. Bila mari sayang, dia akan beri perlindungan. Bila mari perlindungan, dia akan beri bantuan. Itu 4 makna wali. Asal dengan dekat dulu, dia mari sayang. Mari sayang, dia mula memberi perlindungan, kemudian akan beri bantuan. Itu 4 makna wali. Bila kita kena rakan yang dipanggil wali pada kita, maka ini orang yang akan membentengi kita. Maka hidup kita dengan rakan-rakan, bukan lagi dengan musuh. Musuh melihat ramai rakan, dia tidak lagi mendekati. Itu pertama. Di samping daripada kita berusaha melihat musuh, tengok dua rakan kita, supaya jangan nanti rakan pula dianggap musuh. Satu. Ni semua ni rakan ni. Kenali mereka ni sebagai rakan. Hidup berkasih sayang. Ada pun nak mengenali musuh, Allah cerita dah. Aduun. Siapa dia? Syaitan. Syaitan itu adu. Allah sebut dalam Quran. Syaitan yang mana apa? Syata atau syatana. Itu dihurai oleh ulama. Syaitan. Asal kalimah syata dengan makna baka, atau asal kalimah syatana dengan makna jauh dari rahmat. Syaitan satu sifat yang Allah Ta'ala bagi pada makhluk Allah, sama ada dia manusia atau dia jin, yang sifatnya membaka, yang sifatnya jauh daripada rahmat Allah, dia membaka untuk melakukan kejahatan. Itu syaitan. Maka mana-mana orang, mana-mana makhluk Allah yang sifatnya membaka, yang sifatnya dari rahmat Allah Ta'ala, yang sifatnya yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisik kejahatan pada hati manusia, itu syaitan. Ini musuh. Maka berhadapan dengan musuh dua cara. Satu, kalau musuh tak nampak di mata, namanya iblis atau namanya jin, maka Allah Ta'ala mengajar fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Minta lindung pada Allah dari syaitan yang direjam dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Musuh tak nampak di mata, cara berhadapan dengannya minta lindung Allah sebab tak nampak di mata. Musuh yang tak nampak di mata, gelap gelemat, orang hulurkan senapan nak tembak, mana kita tahu? Yang tinggal Allah melindungi kita. Adapun syaitan yang bersifat manusia, yang memerangi manusia lain, yang membisikkan kejahatan pada manusia, Allah sebut peringkat-peringkat berusaha dengan mereka. Bermula dengan peringkat pertamanya, gabungan orang Islam yatadafa'un. Mereka tolak menolak. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Kalau tidak, kerana Allah menolak hati sebagai manusia berhadapan dengan sebagai manusia yang lain. Ini cerita Allah gambarkan manusia, kelompok manusia yang baik berhadapan kelompok yang tidak baik. Itu saya kata kenarakan tadi.
Kena rakan ni yang akan bersama menolak satu musuh kalangan manusia yang membisikkan keburukan dan kejahatan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, dia bagi usaha sikit lagi. Mungkin ada menggunakan kekerasan jika diperlukan. Itu haknya banyak. Tapi anak kunci dia ialah kena dirahkan dulu. Maka akhirnya musuh manusia boleh kita hadapi. Dan kita membanyakkan rakan, bukan membanyakkan musuh. Wallahu ta'ala a'lam. Setamak tak puas hati lagi jawapan. Dia tanya macam mana menghadapi munafik. Nafaqa, yunafiku. Maknanya orang yang bermuka-muka. Asal kalimah munafik ni cerita nafaq. Nafaq ni satu lubang. Satu lubang yang ada dua muka. Dalam tanah, gali kot sini, dia keluar kot sini. Itu panggil nafaq. Kalau gali lubang, tak ada pintu keluar, dia tak panggil nafaq. Dia panggil hufrah. Nafaq ni, masuk sini, keluar ke sini. Itu orang panggil terowong. Bahasa Arab kata terowong, nafaq. Cerita nafaq ni, dia cerita dak. Dak ni biawak pasir. Dikejar oleh anjing. Dia pun gali lubang. Dia masuk ke lubang pintu ni, anjing tunggu, cokoh, tunggu dia keluar. Rupanya dia tak keluar, dia keluar pintu selagi. Tertipulah yang namanya anjing. Itu asal nafaq. Itu asal kalimat munafik. Ada dua lubang tempat keluar. Ada dua muka pintu. Hingga kita terpedaya dengan dia. Itu munafik. Oleh kerana munafik ini untuk mengenalinya sangat sukar. Sebab depan kita dia nafaqah. Tunjuk lubang, satu lubang. Rupanya dia dulu lubang. Satu muka, rupanya dia dua muka. Maka cara berlindung dengan orang-orang munafik ini sama cerita syaitan tadi. Isti'adzah, minta lindung dengan Allah. Sebab tak kenal hak manusia. Sebab kita okey semua ni. Mari tahu. Zaman Nabi ada munafik pun. Nabi tak sebut si A ke munafik, si B ke munafik. Tak sebut. Cuma Allah bagi sifat secara umum. Sifat lagu mana? Ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik 3. Iza haddatha kazabah. Bila cakap, sembang bohong. Itu contoh. Iza wa'ada akhlafa. Bila janji dia mungkir. Itu contoh. Maknanya contoh umum, sifat umum daripada Nabi SAW. Tapi anak kunci kita isti'azah minta dengan Allah Ta'ala. Bagi saya tak perlu kita besarkan munafik itu, besarkan rakan. Itu balik pada Ustaz Mak lah, besarkan rakan. InsyaAllah munafik kita hadapi secara beramai-ramai. Bila ramai yang bukan munafik dia seorang, dia pun duk munafik lagu tu, tak tunjuk muka tak berani. Sebab kita ramai. Mari seorang bisik. Wah, buat ceramah malam ni, buat disco buat sekali contoh. Dia seorang, dia tak gimana, pampang sebiji habis. Sebab orang lain nak dengar ceramah. Jadi, itu cara kita menangani. Bagi orang lain pula sama soalan. Okey, soalan lain lagi. Salah. Biasa dengan masyarakat madani, kehidupan madani, biasa dengar lah macam konsep madani ni pula juga Allah sedikit kecerahan. Terima kasih. Okey. Baik, soalan sahabat kita. Dia kata selalu dengar perkataan madani, masyarakat madani. Tapi konsepnya lagu mana? Dalam tulisan oleh seorang tokoh sosiologi Islam, dia sebut dalam kitab dia bernama Al-Muqaddimah. Nama pengarangnya Ibn Khaldun. Orang daripada utara Afrika. Kata dia, al-insan madaniyun bittaba'. Manusia ini madani secara tabi'i. Apa dia madani? Madani asal kalimah mudun. Mudun ni bandar. Jamak pada Madinah. Mudun, bandar. Madanah jadi orang bandar. Manusia ni maksudnya lawannya ialah Badawi. Badawinya dia hidup pindah randah. Maknanya hidup setempat beramai-ramai. Manusia ni kata
Ibnu Khaldun sifatnya madani, hidup bermasyarakat setempat secara tabi'inya. Dari situ dikembangkan konsep madani, orang yang duduk di bandar. Bila kita balik pada asal kalimah Madinah, saya sebutkan tadi Madinah itu merujuk pada cerita bumi Madinah. Bumi asal kalimah dana yadinu. Dana yadinu tunduk. Tunduk. Dinan. Jadi din agama, agama tunduk ni. Mana konsep mana ni? Konsep orang yang tunduk pada Allah. Satu kehidupan perbandaran yang indah, yang cantik, yang kemas, yang tersusun, yang teratur, melengkapi segala keperluan kehidupan, tapi dia tunduk kepada itu madani. Yang kita faham madani seolahnya satu konsep perbandaran moden. Yang manusia duduk seorang-seorang diri, tak kenal surau masjid. Madinah, bandar Nabi SAW, sistem penyusunan. Kalau kita bincang ilmu perbandaran, atau dipanggil juga hari ini ilmu penyusunan bandar. Ilmu penyusunan bandar, Nabi cipta susun di Madinah, diletakkan nukleusnya ialah masjid. Dari masjid Nabi SAW dibuat lorong yang semua orang akan keluar pintu rumah dia nampak masjid. Sebab nukleusnya adalah masjid. Dia keluar pintu rumah dia di hujung sana lorong, keluar nampak masjid. Ni keluar nampak masjid. Semua orang nampak masjid, keluar nampak masjid. Mana apa? Pemusatan pada satu tempat sujud, masjidun. Mana masjidun? Tempat sujud. Kita hari ini masjid di ujung-ujung. Tak nampak, seminggu sekali nampak. Jumaat. Ni PKP pula kita nampak. Dihadkan bilangan. Di ujung-ujung. Sini okeylah, tepi jalan besar. Nampak. Tapi konsepnya madani, konsep masjid di tengah. Bukan kita nak ikut sistem itu, tapi konsepnya ialah rumah Allah menjadi tangga, nukleus, tempat berkumpul manusia. Allah buat sistem salat berjamaah 5 waktu sehari semalam, fardu kifayah. Buat sistem hari Jumaat seminggu sekali, fardu ain pada orang lelaki-lelaki. Buat sistem setahun sekali ada istimewa himpunan yang besar menerusi salat raya Idul Fitri dan Idul Adha 2 kali setahun. Nukleusnya tempat sujud rumah Allah. Itulah konsep madani yang sebenar. Ada pun madani yang ditafsirkan entah kerana apa itu, dia punya pasal. Tapi kita cerita tentang konsep madani dalam Islam, merujuk pada bumi Nabi, bumi Madinah, bumi yang tunduk kepada Allah. Nukleusnya di situ. Kalau kampung kita Banggu Binjai boleh jadikan rumah Allah ini sebagai nukleus, tempat himpunan yang akhirnya akan terbit dari segala bentuk kebaikan yang sampai kepada rakyat, itulah dia konsep madani. Maka kena makmurkan rumah Allah Ta'ala ini. Di tempat himpunan kita, semua masyarakat pelbagai latar belakang, ini tempat pertemuan dia, tempat kita cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat masjidun, tempat orang sujud kepada Allah. Itu konsep madani. Wallahu ta'ala alam.